Okey. Um, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita akan continue kita punya kelas Vehicle Subsystem Technology pada chapter yang kelima, bahagian 2B, iaitu Suspension Technology. 5A itu kita dah go through steering technology kan. Ini kita akan tengok Suspension Technology pula ya. Okey. Sebenarnya untuk suspension ni kita akan banyak belajar in detail pasal dia punya force, dia punya torque, dia punya motion, semua yang berkaitan dengan kereta ni pada kelas kita vehicle dynamic akan datang lah, semester akan datang. Tapi yang dekat sini kita nak tengok basic ataupun ideanya apa yang kita boleh kaitkan kita punya motion dekat kereta ni dengan suspension lah. Okey. Okey, apa itu suspension? Suspension ni adalah bahagian yang mana dia akan duduk di antara sprung dengan unsprung system. Apa itu sprung, apa itu unsprung? Okey, kalau kita tengok model, kita modelkan, ini kita punya body, vehicle body yang kita kenali dia sebagai sprung. Lepas tu kita ada spring, kita ada damper. Lepas tu kita ada unsprung. Okey, lepas tu kita ada tire model. Lepas tu ni jalan lah. Ni adalah road. Okey, ni adalah tire. Okey, jadi spring dan damper ni adalah suspension. Okey, suspension ni dia akan menyerap dan mengurangkan vibration daripada jalan dan juga unsprung, dari terus transfer kepada kita punya sprung. Sprung ni kita punya compartment lah ataupun cabin lah, vehicle cabin. Kita duduk kat cabin ni kan. Jadi suspension ni function dia adalah untuk menyerap segala frekuensi hentakan yang terhasil daripada jalan dan unsprung ni, dari terus transfer kepada cabin untuk menyebabkan kita selesa. Okey, dan suspension ni kebiasaannya dia akan terbahagi kepada spring dengan damper. Spring dalam bentuk static control, maksudnya dia control dalam bentuk static. Damper pula control dalam bentuk dynamic. Sebab tu spring equationnya F equal to Kx. Ini kita masuk sikit je. F sama dengan Cx dot. Okey. Cx dot ni adalah velocity, x ni adalah displacement. Okey, that's why dalam bentuk static dan kita punya damper dalam bentuk dynamic. Okey. Jadi itu adalah fungsi asas suspension dibina lah. Okey, sekali lagi dia adalah dicipta ataupun dicipta untuk mengurangkan vibration daripada jalan dan sprung, daripada terus transfer ke kita punya cabin. Okey, itu adalah function suspension. Dan seterusnya dalam masa yang sama, dia akan membantu untuk improve vehicle ride and handling. Okey, apa pula ride and handling? Okey, ride adalah dalam keadaan pemanduan dalam keadaan lurus. Kita lihat ni daripada top view. Okey, kita bergerak ke hadapan tanpa membelok. Itu adalah ride. Jadi kalau misalnya kata sini ada lubang, okey, ada bonggol contoh. Jadi pelanggaran di antara awak punya kenderaan dengan lubang ataupun bonggol akan ada gangguan. Gangguan tu akan hantar kepada road, daripada road tu akan hantar kepada unsprung dan kepada kita punya cabin. Jadi tahap keselesaan tu yang dipanggil ride quality tu akan diukur tahap kecekapan suspension tu. Dia akan ukur tahap kecekapan suspension tu lah. Maksudnya dari segi ride quality dia okey ataupun tak dengan dalam keadaan yang bergerak lurus ni. Dia langgar bumps ataupun pothole, kemudian vibration yang akan dihantar dalam cabin tu akan diukur untuk menentukan ride quality.
Maksudnya dalam keadaan lurus lah. Okey. Tapi apabila berlakunya steering input ataupun membelok, okey, belok ni akan menghasilkan force, centripetal force. Okey, jadi centripetal force ni yang akan pula memberikan kesan kepada handling. Kalau contoh kita tengok bila kereta kita dalam keadaan membelok, okey, dia akan ternaik sebelah lah kalau dia berada front view. Adalah front view lah. Okey, jadi kereta kita akan terangkat sebelah disebabkan oleh effect of centripetal force. Jadi suspension akan memainkan peranan sebab suspension kat sini kan. Dia akan memainkan peranan untuk memberikan kesan untuk improve pada bahagian vehicle handling. Okey, jadi ride quality akan memberikan kesan dalam keadaan jalan yang lurus. Okey, manakala vehicle handling akan ataupun handling quality lah akan diberikan input pada kita punya masa kita tengah membelok. Okey, so dalam keadaan yang lurus dan dalam keadaan yang membelok. Kedua-dua ni akan dibantu untuk menaikkan dia punya keselesaan menggunakan suspension. Okey, itu adalah function suspension. Dua tu saja, iaitu pada bahagian ride, pada bahagian handling. Ride and handling mesti disekalikan kalau nak design sebuah kenderaan. Maksudnya bila kita cipta ataupun improve suspension kita, bukannya setakat dalam keadaan lurus, dalam keadaan yang membelok pun kita nak tambah baik dia. Jadi dua-dua ni akan saling bergantung, iaitu pada ride and handling. Sebab itulah pada steering system biasanya dia akan cakap lah ride and handling quality very good. Maksudnya ini pada bahagian suspension lah. Dia akan improve pada bahagian suspension. Okey. Okey, untuk suspension kita ada dua jenis. Yang pertama adalah dependent dan yang kedua adalah independent. Apa itu dependent? Dependent maksudnya macam gambar rajah yang pertama ni. Okey, dia punya tayar kiri dan kanan akan dihubungkan melalui solid axle. Solid axle. Okey, kalau contoh di dalam gambar macam gambar yang ni, okey, dia akan terus transfer dia punya force kepada tayar yang sebelah lagi. Okey, itu adalah independent. Maksudnya dia tak bergantung lah. Dia akan sentiasa bergantung. Sini dependent. Ini dependent suspension. Maksudnya dia akan saling bergantung. Kalau yang sebelah ni berlanggar, yang sebelah lagi akan terkesan. Sebab apa? Sebab dia saling berhubung secara langsung. Independent yang ni, maksudnya dia akan saling tak berhubung di antara tayar kiri dan tayar kanan. Contoh macam kita tengok gambar rajah ni, tayar di sebelah, katalah di sebelah kiri, di sebelah kanan. Okey, kalau contoh tayar di sebelah kiri, tayar di sebelah kanan langgar bump, dia akan terpusing pada dia punya pivot point. Ni katalah ni pivot point, dia akan terpusing kat sini. Okey, jadi force yang berlaku dekat atas ni, katalah sini F, dia naik ke atas, dia akan memberikan kesan torque pada point dekat sini. Okey, tapi tak terhubung kepada tayar yang sebelah kiri. Tayar yang sebelah kiri akan kekal seperti permukaan, seperti keadaan yang asal. Okey, force akan terhasil pada sini. Torque dia lah, torque dengan force dia akan terhasil pada pivot point ni kat sini. Okey, itu adalah independent. Maksudnya tayar di sebelah kiri, contohlah sebelah kiri yang ternaik, takkan bergantung kepada tayar yang di sebelah kanan. Sebab apa? Sebab dia dipisahkan oleh titik sambungan axle. Okey. Tapi setiap bahagian dependent ataupun independent dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tak semestinya
independent bagus. Sebab kita nampak kat sini, kalau contoh kita punya tayar kereta langgar satu bump kan, jadi tayar sebelah kiri je naik. Contoh macam langgar sebelah kiri je naik, sebelah kanan di maintain. Jadi kereta tu akan jadi lebih selesa. Itu yang kita punya logik. Tapi ada keadaan yang kita perlukan tayar sebelah kiri berlanggar, tayar sebelah kanan kena tekan. Contoh macam kat sini lah, dependent. Kita perlukan dia punya tekanan ataupun force ni. Ada keadaan macam tu. Nanti kita tengok in detail. Tapi sekarang kita nak nampakkan idea apakah beza di antara dependent dengan independent. Inilah dia. Dependent sentiasa menghubungkan di antara tayar di sebelah kiri dan sebelah kanan melalui satu solid axle. Solid axle. Manakala independent biasanya dia disambungkan menggunakan control arm. Kadang ada orang panggil lower arm, kadang-kadang ada orang panggil dia ada upper, ada lower. Okey, lepas tu ada orang panggil control arm, depend. Tapi control arm ni biasanya dia adalah jenis yang independent. Kebanyakan kereta di sebelah depan adalah independent suspension, di sebelah belakang adalah dependent suspension, sebab dia ada kelebihan yang macam saya kata tadi. Jadi sekarang kita nak kenal dulu di antara dua benda, di antara dua jenis suspension ya. Okey. Suspension weight transfer. Yang ni saya ada terangkan yang awal-awal tadi, yang slide pertama tadi. Kita dah tengok dah apa itu sprung mass, apa itu unsprung mass, apa itu tayar, apa itu road. Okey. Jadi sprung ni adalah pada bahagian kita punya kabin lah. Unsprung mass ni adalah kita punya control arm tadi. Control arm. Kita punya axle. Kita punya tie rod end. Kita punya steering rack. Dan macam-macam lagi yang mana dia duduk di bawah suspension. Dia duduk di bawah spring and damper. Kalau duduk bawah tu, bawah daripada spring and damper tu, itu adalah unsprung mass. Manakala yang duduk di atas spring and damper adalah sprung mass. Okey. Jadi daripada tayar, daripada jalan, katalah jalan ni tak rata, dia akan memberikan kesan force untuk naik ke atas. Okey, lepas tu tayar ni, kalau ikutkan kita akan modelkan contoh tayar lah. Contoh tayar di tengah-tengah dia. Sebenarnya tayar ni kita akan modelkan spring dengan damper. Spring dengan damper dan seterusnya lah. Tapi untuk memudahkan modeling, biasanya kita akan ambil tayar ni diterjemahkan sebagai satu spring besar sahaja. Satu spring besar. Okey, jadi F sama dengan KX terus. Right. So, bila force dipindahkan kepada tayar, okey, dia akan naik ke atas, dia akan hantar kepada sprung mass. Jadi, saya tak nak terangkan detail. Sini kalau ikutkan dia punya equation dia, F sama dengan MA M1 A1. Ini adalah dapatkan force untuk bahagian sprung mass M1. Yang ni pula pun sama. Dia ada F sama dengan M2 A2. A ni dia boleh mewakili X double dot 2. Tapi kita nak tengok teori, kita tak akan tengok equation, sebab yang tu kita akan pergi detail pada kita punya kelas yang vehicle dynamic nanti lah. Tapi ni idenya lah. Okay. Jadi setiap bahagian ni dia ada force. Macam yang ni pula, macam saya tunjuk awal tadi, F sama dengan KX untuk spring, F sama dengan CX dot untuk kita punya damper. Jadi kalau kita tengok kat sini, semua ada F masing-masing. Okay. Jadi F ni semua adalah hasil daripada permukaan jalan tak rata ni, dan dihantar terus kepada sprung mass kat atas ni, bahagian kabin kita. Okey, daripada situ kita nampak dah continuity
di antara tayar kepada sprung mass, dan apa function untuk kita punya spring and damper. Okey. Ideanya sekali lagi, spring and damper adalah function untuk mengurangkan vibration yang berlaku pada jalan supaya tidak terus dihantar kepada sprung mass. Sebab kita bayangkan kalau contoh kita bawa basikal, compare pula dengan kita bawa motor, basikal yang tak ada damper, basikal yang tak ada damper. Jadi bila kita bawa basikal dalam keadaan jalan yang tak rata, kita akan terus rasa vibration yang berlaku pada tayar kepada badan. Manakala kalau kita naik motor ataupun naik kereta, jalan tak rata tapi kita tak rasa sangat. Sebab apa? Sebab adanya damper ataupun spring tadi. Dia akan mengurangkan, dia akan vibrate. Sebab force ni tadi, kedua-dua ni dia akan hasilkan heat. Heat ni tadi yang akan membantu untuk mengurangkan vibration yang berlaku pada unsprung mass dan ke bawah. Okey. Itu idea asas dia kenapa kita perlukan spring and damper pada kita punya sistem. Okey. Spring and damper ni dia bukannya mesti, sebab kadang-kadang ada juga jenis kenderaan yang dia tukarkan dia punya spring ni kepada spring angin, ada juga pakai leaf spring, ada juga pakai independent di antara spring dan damper, bergantung kepada dia punya model lah. Okey, tapi yang pasti dia akan ada satu sistem yang akan menyerap vibration yang berlaku di antara sprung mass dengan unsprung mass. Okey, sebab dia nak mengelakkan kerosakan barang, nak mengelakkan kecederaan yang berlaku dalam jangka masa yang panjang pada driver dan juga passenger, mengelakkan ketidakselesaan pada kita punya passenger dengan driver. Jadi ini adalah function spring and damper. Okey, untuk sekali lagi untuk mengurangkan weight transfer yang berlaku pada kita punya permukaan jalan. Okey. Jadi untuk spring, untuk suspension component biasanya ada dua lah. Yang pertama adalah spring, yang kedua adalah damper. Tapi untuk yang kereta sekarang kebanyakannya dah ada stabilizer bar. Dia ada stabilizer bar plus stabilizer link. Okey, jadi function dia hampir sama dengan spring and damper, yang mana dia nak mengurangkan force transfer di antara tayar kiri dengan tayar kanan, iaitu yang mana akan berlaku lah, maksudnya akan berlaku torsion, supaya dia tak terus transfer. Dia akan mengurangkan force yang berlaku pada tayar yang berlanggar pada bump lah. Jadi dia akan twist dia punya stabilizer. Nanti kita akan tengok in detail lah. Okey. Jadi ketiga komponen ni adalah function dia adalah untuk mengurangkan vibration, reduce vibration. Okey, itu function dia yang sebenar. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, kita ada damper spring, kita ada damper, kita ada stabilizer bar, tak ada kat sini kita ada stabilizer link. Okay, ni ada stabilizer link. Yang ni jenis yang tak pakai, dia stabilizer link. Nanti kita akan tengoklah stabilizer link. Biasanya kita ada stabilizer bar. Okay, dia akan attach kepada ni kita punya ni, dia akan attach kepada dia. Okey, ni kita punya knuckle, dia akan pergi kat knuckle satu biasaannya lah. Okey, lepas tu dia panjang, lepas tu dia akan attach kepada kita punya stabilizer link. Okey, dia macam bentuk macam ni kebiasaannya. Dia tengok angle, dia ada angle dia jugalah. Di bawah join dia. Okey, lepas tu yang ni stabilizer bar, lepas tu yang ni knuckle. Disambungkan dia macam tu. Okey, nanti kita akan tengok juga dah. Seingat saya ada dia punya gambar, nanti kita nampak. Jadi itu adalah stabilizer link. Dia adalah link ataupun penghubung di antara stabilizer bar dengan kita punya knuckle. Sebab apa? Sebab knuckle kita ni adalah connection kepada tayar. Jadi tayar akan absorb, akan menerima vibration yang berlaku pada jalan. Dia akan hantar kepada stabilizer link. Stabilizer bar akan twist, dia akan berputar
dia akan berlaku torsion untuk absorb force yang berlaku pada kita punya permukaan jalan, dan force yang dia twist tu akan menjadi heat yang terbebas pada environment lah. Jadi dia dapat mengurangkan force yang berlaku pada kita punya tayar dan knuckle. Okey. Seterusnya kita ada komponen yang pertama, kita akan tengoklah spring, damper dengan stabilizer bar lah, dan dia punya link. Okey, spring ada 3 jenis. Yang pertama adalah coil spring. Yang ni memang sangat biasa lah, sangat common lah. Okey, ini adalah coil, jenis coil lah. Coil ni pun maksudnya dah bergulung. Jadi ini adalah spring yang biasa digunakan, yang mana dia dapat dikawal dia punya nilai K dia sebab F sama KX kan. Jadi nilai K ni biasanya mudah dikawal kalau jenis springnya jenis coil, yang mana dia akan tengok dia punya diameter, dia akan tengok dia punya material, dia akan tengok dia punya diameter ni, diameter inner, diameter outer lah, dua-dua. Lepas tu dia punya length. Okey, ni adalah perkara yang akan dilihat untuk menaik ataupun mengurangkan nilai spring stiffness ataupun K yang ada pada kita punya coil spring. Sebab dia tak ada variable coil spring, dia akan ada satu coil spring yang mana dia akan letakkan nilai yang paling optimum pada coil spring. Contoh macam untuk racing, dia pakai coil spring jenis yang macam ni. Untuk yang driving yang standard, yang biasa, dia punya coil spring yang macam ni. Dia bukan macam damper. Damper ni dia ada beberapa jenis. Dia ada yang adjustable, dia ada yang active, semi active, ada yang passive. Yang passive ni yang tak boleh dikawal lah. Yang boleh dikawal adalah semi active dan active suspension. Tapi untuk spring, dia satu jenis je untuk coil spring, tapi kita akan pilih yang paling optimum. Lepas tu kita ada yang kedua pun common, leaf spring. Leaf spring ni nama pun leaf, daun. Tengok ni warna merah ni. Ni adalah leaf spring. Kalau daripada side view, biasanya daripada lori kecil dan lori besar lah. Lori besar paling biasa sekali. Okey, dia akan ada lapisan macam lapis macam tu. Dia akan berlapis. Okey, lepas tu dia ada dia punya besi dia, sambungan dia. Lepas tu dia akan attach kepada kita punya knuckle ataupun hub system lah. Okey, kalau kita tengok sini ada berlapis-lapis ni. Serta lapisan ni ada dia punya K dia yang tersendiri. Sebab apa? Sebab kalau untuk coil spring, kenderaan berat, dia akan menyebabkan mudah rosak. Dia punya nilai K dia akan mudah berubah. Tapi untuk coil spring, dia punya K dia lebih tinggi. That's why dia sangat berguna untuk kenderaan yang membawa beban yang besar. Sebab kereta pun ada juga kereta yang besar lah. Kalau kereta yang kecil ataupun yang medium, biasanya dipakai jenis coil spring yang biasa je. Okey, tapi kebanyakan lori memang pakai leaf spring. Sebab apa? Sebab macam saya cakap tadi, bebannya lebih besar. Okey. Okey, dan yang akhir sekali adalah torsion bar. Torsion bar ni macam nama dia, torsion bar, yang mana bila kita kenakan daya pada tayar, sama macam yang lain lah, kita kenakan daya pada tayar, dia akan compress lah. Okey, ini pun kita akan kenakan daya pada tayar. Jadi torsion bar ni function dia akan twisting. Sebab ni naik ke atas. Okey, ni akan terpusing. Jadi pusingan tu akan menyebabkan torsion ataupun twist berlaku pada sini. Tapi dia takkan fail. Sebab apa? Sebab bar ni memang dicipta untuk twist, dan dia akan membebaskan tenaga berdasarkan daya yang terhasil pada sini. Dia akan pindahkan F. Jadi macam kita tahulah, torque sama dengan F darab D. Okay, F ni adalah daripada yang torque tadi, daripada yang daya pada tayar tadi. Okey, D adalah jarak dia lah. Jarak dia. Okey, dia akan terpusing. Okey. Tapi ketiga-tiga ni adalah kita kenali dia sebagai spring, jenis spring, coil spring, leaf spring dan torsion bar. Okey. Seterusnya kita pergi pula pada bahagian damper. Okey. Damper ni macam yang kita boleh lihat dekat gambar rajah ni.
Okey. Dia ada ni yang biasa dia ada satu fluid. Lepas tu dia ada gas. Ni yang biasa, ada gas. Jadi kita ada ni, kita panggil dia piston. Lepas tu dekat piston ni dia ada orifice. Okey. Jadi orifice ni dia akan membenarkan fluid untuk mengalir di antara satu chamber ke chamber yang lain. Okey. Perubahan orifice sama ada tinggi ataupun rendah, maksudnya besar ataupun kecil, dia akan memberikan kesan pergerakan yang berbeza. Contoh, kalau lubang kecil, katalah lubang ataupun orifice ni kecil, dia akan menyekat laluan tu supaya jadi lebih perlahan untuk dia bergerak, untuk dia hantar ke satu ruang ke ruang yang lain. Kalau lubang ataupun orifice tu besar, minyak tu lebih mudah mengalir. Jadi perubahan di antara dua lubang tadi, besar dan kecil, dia akan memberikan kesan nilai C, sebab F untuk damper sama dengan C X dot. C ni akan berubah mengikut orifice tadi. Okey. Jadi minyak tu akan cepat dan maksudnya dia akan jadi keras dan lembut berdasarkan orifice tadi lah. Okey, dan orifice tu boleh diubah jika damper tu dia jenis adjustable, sebab ada contoh lah simple setengah motor, contoh macam EX5 kan, dia ada jenis ada gambar orang. Kalau ada perasan tu dekat damper tu dia gambar orang, ada gambar satu, ada gambar dua orang. Jadi gambar satu, gambar dua tu dia akan menukarkan orifice tu supaya kalau penunggang seorang dia macam ni, lubang macam ni. Kalau kita gerakkan kepada dua, tu naik dua orang, macam ni pula lubang dia. Jadi itu adalah secara manual lah untuk ubah dia punya orifice, dan dia akan memberikan jenis pemanduan ataupun keselesaan yang berbeza, yang paling optimum kepada kita punya passenger dengan driver lah. Okey. Jadi dia ada jenis-jenis, contoh macam kalau kita nampak kat sini dia ada twin tube, dia sebenarnya ada mono tube. Okey, ada monotube. Okey, tapi dia punya idea ni adalah untuk menghasilkan, untuk menyerap dan menghasilkan kinetic energy yang dia akan tukarkan kepada heat. Sebab tu kalau damper tu bergerak dengan laju, dinding damper kita ni akan jadi panas. Okey, panas tu adalah heat yang terhasil daripada kita punya pergerakan lah. Okey. Okay, manakala gas ni adalah compressible gas lah, compressible gas. Yang mana bila ditekan tu bukannya terus bergantung kepada satu fluid saja. Okey, pada satu lubang saja, dia ada gas juga yang akan bantu untuk melambatkan pergerakan piston tu ke bawah. Okey, dia ada gas. Okey, kalau ada setengah tu dia ada base valve dan sebagainya lah, bergantung kepada design damper tu. Kita tak pergi detail lah, tapi ideanya macam tu. Dalam tu ada fluid yang biasanya dia akan dikenali sebagai hydraulic fluid. Untuk damper ni kebiasaannya kita tak akan tukar gantilah minyaknya. Dah bocor, dah rosak, kita akan beli baru. Boleh buat, tapi dia akan melibatkan kepakaran dan kos yang lain lah. Okey, dan lebih baik damper ni tukar dengan yang baru lah. Itu yang kebiasaannya pengguna buat lah, dan itulah yang sebenarnya. Okey, tapi jenis yang custom itu cerita lain lah. Ini cerita yang normal. Okey, jarang kita hantar kedai untuk lubangkan, sebab dia kena lubangkan kalau kalau kita nak ganti fluid, lepas tu kita kena welding balik. Dan ada juga cara-cara yang lain lah, ada beberapa cara. Okey, tapi kebiasaannya macam saya cakap tadi lah, kita akan tukarkan dengan yang baru. Sebab kalau dah bocor, manufacturer ataupun ada warranty, dia akan tukarkan one to one lah. Okey, dengan yang baru terus tanpa maintain. Dia bukan macam engine lah. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada komponen yang ketiga, iaitu stabilizer bar dan stabilizer ring. Ni yang saya explain tadi awal-awal tadi. Yang ni adalah dia punya bar dia.
Yang ni adalah dia punya link dia. Ini link dia. Okey. Link ni ada jenis, kalau macam ni dia jenis pakai bush. Maksudnya dia macam ni. Dia macam ni. Okey, yang ni dia gantungkan kepada satu katalah sebelah ni kepada control arm. Lepas tu yang ni pula dia akan mount kepada bar, stabilizer bar lah. Dalam ni dia getah bush. Nanti dia ikat lah pakai dia punya bolt dengan nut dia. Okey, dia ada jenis yang macam saya tunjuk tadi, jenis yang pakai ball joint. Okay. Lepas tu dia boleh bergerak lah kiri dan kanan bergantung pada sambungan dia. Okey, ball joint. Saya tak ada gambar pula. Okey, tapi macam ni lah kita nampak ni. Yang ni dia ada getah ni, jadi dia sumbatkan masuk lah. Lepas tu ni jenis ada yang ikat, yang ni jenis yang tak ikat, dia masukkan secara press fit. Okey. Okey, jadi functionnya apa? Function ni kalau kita tengok gambar yang di sebelah kiri bawah tu, stop this, get this. Stop this maksudnya dia akan masa membelok, okey, dia akan terbuang, katalah ni di sebelah kanan. Jadi sebelah kanan ni tertekan, sebelah kiri ni ternaik. Okey. Jadi dia tak ada mekanisme yang membantu untuk menghalang dia dari terus terbuang. Okey. Maksudnya sebelah kanan ni force-nya terlebih, sebelah kiri ni force-nya terkurang. Sedangkan ideanya dia boleh transfer dia punya tenaga yang terlebih ni kepada yang sebelah kanan supaya lebih stabil. Macam mana? Function, datangnya function stabilize bar. Jadi bila membelok ataupun bila cornering, yang ni terturun, dia takkan terus tertekan, dia akan dibantu untuk distabilkan oleh stabilizer bar dan stabilizer link, dihantar ke sebelah satu lagi yang terkurang daya tenaganya. Okey. Jadi kedua-duanya akan jadi lebih stabil. Okey. Macam kita tengok gambar yang sebelah kanan ni. Okey, yang ni tanpa stabilizer bar, dengan strut tower ataupun strut bar ni lah. Yang atas ni ni ada strut bar, dia ada stabilizing link pun ada. Jadi bila dia belok, okey, jadi force ni dia tak adalah terus terbebas macam tu je. Yang ni terus hilang lah. Okey, dia akan hantar kepada body dan menyebabkan tak selesa kereta nak terbuang kan. Okey, jadi dengan adanya strut bar dengan stabilizer bar ni, okey, dia akan hantar ke sebelah satu lagi lah, sebelah kanan atau kiri lah, bergantung mana yang kita belok. Okey, jadi kereta akan lebih dalam keadaan yang lebih stabil lah, sebab tenaga tu dioptimumkan di antara kedua-dua tayar. Okey, sebab itulah stabilizer bar ni kebanyakan kereta adalah common untuk yang sekarang ni lah. Okey, dia bukannya optional. Sebab dulu kereta dulu dia jadi optional, sebab dengan pertambahannya kelajuan kenderaan sekarang ni, okey, that's why dia dah jadi compulsory untuk kita install stabilizer bar. Okey, sebab apa? Sebab dia akan meningkatkan safety. Apa-apa komponen ataupun produk pada kita punya kenderaan yang akan meningkatkan tahap keselamatan sesebuah pemanduan, dia akan diwajibkan, dia akan jadi wajib kalau sememangnya dia dibuktikan betul dapat meningkatkan keselamatan. Okey, contoh macam stabilizer bar ni lah. Alright. Kita pergi detail pada bahagian kita punya independent dengan dependent suspension. Macam kita tengok yang mula-mula tadi. Okey, yang pertama ni adalah independent, maksudnya tayar di sebelah kiri dan di sebelah kanan tidak saling bergantung. Sebab apa? Sebab dia ada satu pivot point yang mana dia akan tergantung lah, dia akan termati dia punya pusingan tu pada pivot point ni. Pivot point. Okey, macam tu juga dengan tayar tu lagi. Jadi bila gabam secara logik ni akan lebih selesa lah, sebab tayar sebelah ditangkap, sebelah lagi dia tak terlibat. Okey, macam kita tengok gambar yang JIF ni, JIF ni. Okey, dia naik turun tanpa memberikan kesan pada bahagian tengah ni. Okey, dia stable saja. Okey, dan kebiasaannya independent suspension ni digunakan pakai pada jenis McPherson strut,
ataupun double wishbone. Multi-link pun sama jugalah. Yang ni 3 jenis suspension assembly yang biasa kita guna pakai, maximum strut ataupun double wishbone. Nanti kita tengok in detail lah macam mana McPherson strut dengan double wishbone ni. Okey, yang kedua adalah dependent, sama juga macam yang tadi. Okey, dependent ni dia ada satu solid axle yang akan menyebabkan tergantungnya di antara di sebelah kiri dan sebelah kanan, yang mana jika tenaga ataupun tayar di sebelah kiri, di sebelah kanan naik, dia akan hantar dia punya force dia antara di sebelah kiri untuk dia balance kembali lah ataupun equilibrium balik lah. Okey, dan kalau kita dapat lihat yang dekat sini, kita punya gambar rajah ni, tengok ni kalau dilanggar dua-dua bam lah dan okey lah, memang dua-dua ternaik. Okey, tapi kalau dia sebelah langgar bam sebelah lagi tak, jadi kita nampak kat sini lah, satu terlebih tenaga, satu kurang tenaga, tapi dia akan balance balik dekat bahagian tayar lah. Okey, independent suspension ni guna kat mana, dan dependent suspension ni guna kat mana. Independent suspension ni biasanya diguna pakai pada on-road vehicle lah, on-road vehicle. Sebab apa? Sebab dia nak dia nak comfort. Okay, dia tak hirau pasal bukan tak hirau langsung, dia hirau juga, tapi dia kurang concern pasal keseimbangan force di antara dua tayar. Sebab apa? Sebab dia jarang digunakan untuk dalam keadaan severe cornering, harsh road condition, dia jarang. Jadi dia tak perlukan stabilization di antara kedua-dua tayar. Maksudnya tayar sebelah ternaik, okey, tayar sebelah kiri pun tak naik pun tak apa, sebab dalam keadaan kereta tu dia akan dalam keadaan yang sentiasa tegak, sebab dia nak comfort. Tapi dependent ni pakai kat mana pula? Contoh dependent ni pakai pada off-road vehicle. Okey, katalah tayar di sebelah kanan ni ternaik, okey, jadi force ni terlebih, jadi diperlukan tenaga grip yang di sebelah tayar satu lagi supaya dapat cengkam bahagian jalan raya ataupun tanah lah. Okey, kalau dipakai jenis independent, dia tak ada grip kat sini sebab dia tak transfer force dia. Jadi kat sini dia adalah kontak yang biasa, sedangkan tayar di sebelah kanan sedang terpaksa ternaik ke atas, tapi tayar di sebelah lagi tak membantu untuk cengkam ke bawah, jadi dia boleh terbalik. Tapi kalau jenis independent, sebelah kiri ternaik, sebelah kanan akan cengkam untuk membolehkan tayar tu terus kayuh dalam keadaan biasanya off-road lah. Okey, jadi diperlukan cengkaman untuk grip pada jalan lah. Okey, tapi dependent ni biasanya digunakan pada off-road tapi low speed lah. Okey, sebab low speed ni dia akan terkait pula dengan daya lah. Kalau low speed dia akan lebih grip kalau kita compare dengan high speed. Okey, yang tu dua jenis suspension yang biasa digunakan, iaitu independent dan dependent suspension, yang mana sekali lagi independent ni biasanya untuk on-road vehicle, okey, lebih stabil dan lebih selesa untuk driver. Tapi kalau low speed, untuk dapatkan tenaga yang lebih dalam keadaan yang off-road, biasanya kita akan pakai jenis yang dependent. Okey, sebab tayar ini sebelah kiri ternaik, sebelah kanan akan dapat bantuan daripada tayar sebelah kiri terlebih tenaga ni pada pakai solid axle. Okey. Okey, kita akan tengok pula contoh ataupun jenis-jenis yang ada pada independent dan dependent suspension. Untuk independent dia ada dua lah. Dia ada double wishbone, lepas tu dia ada McPherson strut. Yang tu adalah independent. Yang dependent dia ada satu je, kita contoh dia akan ada torsion lah, torsion bar. Okey, untuk independent suspension kita tengok dulu double wishbone. Apa kelebihan dia kalau kita comparekan dengan McPherson strut. Okey, ni McPherson strut in double wishbone. Double wishbone ni kebanyakannya digunakan pada kenderaan yang high end lah, kenderaan Continental dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kelemahan dia dari segi complexity dia, dari segi tahap kompleks dia lah, dia lebih kompleks. Kalau kita tengok kat sini, dia ada dua, dia ada upper control arm, dia ada lower control arm, lepas tu dia punya spring and damper tu. Okey, dia attach pula kepada lower control arm. Okey,
Jadi komponen yang banyak ni dia akan memberikan ruang yang kurang untuk designers bagikan ekstra lagi sistem yang ada pada kereta. Dan sebab apa? Sebab komponen lain dah tak boleh nak maximize dah. Ruang yang ada pada kita punya ruang tayar ni kan, sebab control arm saja dah dua, tapi kelebihan dia pula dari segi pivot point ni. Lagi banyak pivot point sebenarnya lagi baik lah, lagi baik kenderaan tu untuk dia lebih dalam keadaan yang stable lah, sebab banyak ruang atau mechanical motion yang berlaku lah. Contoh macam kat sini dia ada apa, dah ada dua pivot point. Dekat lower dah ada satu pivot point, lepas tu ada dua lagi pivot point pada spring and damper. Okey, sini dia punya fixed point, jadi pivot point lah. So ada 5 pivot point yang ada kat sini. Okey, tak termasuk lagi pada ball joint yang ada pada control arm ni ball joint dia. Okey, jadi dekat sini kelebihan independent suspension double wishbone ni pula, dia akan menyebabkan engineer lebih mudah untuk menentukan atau untuk dapat negative camber. Maksudnya kenderaan tu lebih mudah adjust pada negative camber untuk jadikan lebih stable lah. Sebab tu kalau tengok kenderaan yang high speed yang banyak digunakan pada katalah F1, apa-apalah jenis yang untuk yang high speed punya performance vehicle, dia pakai double wishbone. Sebab apa? Sebab double wishbone ni ada apa dengan lower ni, dia lebih stiff, dia lebih kita bercakap lebih pegang. Kita punya tayar ni lebih kuat pegang kepada kita punya frame, lebih stable sebab ada 4 point, ada 5 point tadi. Jadi dia akan menyebabkan keselesaan tu lebih tinggi. Jadi pergerakan tayar tu dia transfer kepada 5 point tadi. Okey, dan seterusnya bila negative camber dapat dia berikan lebih baik, contact patch ataupun sentuhan di antara tayar dengan permukaan jalan akan jadi lebih optimum. Dia tak adalah macam bila perlukan dalam keadaan yang stable dia terangkat, tak dapat contact yang penuh. Sebab contact tadi dia akan menyebabkan kereta kita lebih stable dalam keadaan high speed lah. Okay, sebab dia yang penting suspension ni macam yang kita tengok awal-awal tadi, dia paling penting membantu grip, membantu contact patch untuk sentiasa kenderaan ni boleh kekal dalam keadaan kering ataupun basah. Sebab kalau kita cerita pula basah, dia ada pula hydroplaning yang mana dia akan memberikan kesan tayar tu terapung pada jalan. Kalau tak ada suspension yang macam ni, dia akan boleh menyebabkan tayar tu dia kayuh tapi dia berputar atas air. Okey, kita perlukan suspension macam ni untuk tekan di dalam maksudnya lebih dalam air tadi supaya sampai ke permukaan jalan. Yang ini adalah kelebihan-kelebihan yang ada, dan yang paling penting tadi macam saya cakap lah, dia nak meningkatkan negative camber pada tayar, pada tayar punya geometri. Okay, dia ada camber, dia ada caster, dia ada toe kan, dia ada camber, caster, toe. Tapi yang sekarang ni nak fokus pada negative camber. Okey. Tapi yang tadi saya cakap tadi, advantage dia makan ruang yang banyak lah, sebab komponen dia banyak, dia lebih kompleks. Tapi kelebihan dia satu, dia lebih stable. Kita tengok pula independent suspension yang kedua, iaitu McPherson strut. McPherson strut ni memang very common, banyak pakai pada tak salah kereta Pro 2, kereta Proton, kereta lokal kita lah. Sebab apa? Sebab kelebihan dia dulu, kita tengok kelebihan dulu, dia kurang komponen. Bila kurang komponen sudah pastinya akan lightweight, lebih ringan. Cost is less sebab tadilah kurang komponen. Ni samalah ride comfort is more, improve road safety sama dengan double wishbone, maximum engine compartment movement. Ni tak ada, ni kelebihan dia lah. Sebab apa? Sebab dia menggunakan ruang ataupun kapasiti ruang yang sikit. Jadi dia dapat meningkatkan enjin punya bahagian tu lebih besar. Contoh macam nak ada tambah lagi mekanisme yang lain untuk enjin, dia akan memberikan ruang yang lebih lah. Sebab apa? Sebab design pada suspension ni dia tak banyak macam double wishbone.
Okey. Tapi kalau kita tengok pula kekurangan dia, macam kita tengok kat gambar ni. Okey, dia bila dia compress tu, dia akan ada sedikit sengit pada bahagian caster dia. Okey, dia jadi macam caster dengan camber lah. Paling jelas ni camber lah. Jadi dia ke arah positive camber. Jadi positive camber ni kurang baik lah untuk kita punya suspension. Sebab apa? Sebab bila dalam keadaan cornering, dia akan menjadi lebih tak stabil dan boleh mudah terbalik. Tapi dalam keadaan handling ataupun driving yang biasa, common vehicle punya driving condition, contoh macam yang kat Malaysia ni lah, penggunaan untuk jenis McPherson Strut ni amatlah sesuai untuk model kereta Pro 2 dengan Proton. Sebab driving style ataupun driving condition yang ada pada Malaysia ni, boleh kita gunakan McPherson Strut. Okey, kelebihan ni tadilah, dari segi ruang, dari segi kos, dari segi berat dia adalah kurang. Tapi kalau kita comparekan secara direct antara performance McPherson Strut, performance McPherson Strut dengan double wishbone, sudah pastinya double wishbone adalah yang paling baik lah. Sebab apa? Sebab tadilah saya cakap dia punya point tu, connection point ataupun joining point tu lebih banyak, lagi banyak joining, lebih baik performance dia. Kita tengok yang ketiga pula adalah torsion bar. Yang ni banyak digunakan pada bahagian belakang kereta lah, pada bahagian belakang kereta, yang mana konsep torsion ataupun twist ni kita tengok pada gambar yang ni. Okey, jadi dia letak kepada satu fixed point. Yang ni katalah kita punya tayar lah, tayar. Lepas tu ni kita punya bar dia. Okey, ni dalam keadaan yang lurus. Bila dia twist, dia akan sengit sedikit. Jadi twist tu adalah hasil force dan jarak yang ada pada kita punya trailing arm. Ni jarak dia, ni dia punya daya F. Okey, dia akan memberikan kesan twist pada torsion beam. Dan torsion beam akan menghasilkan heat yang akan menyebabkan dia jadi lebih panas lah. Tapi designer sudah buat memang dia adalah sejenis torsion bar yang boleh tahan torsion certain value lah. Yang ni macam saya cakap tadi, dia banyak digunakan pada sebelah belakang kenderaan. Dari segi keselesaan, dia memang kurang selesa kalau kita compare dengan wishbone. Tapi dari segi kontak di antara tayar ke tayar, dia adalah lebih baik sebab dia transfer dia punya force melalui torsion beam lah. Okey, ada juga trailing arm ataupun torsion bar yang macam ni, dia dah digabungkan dengan coil spring, ada torsion bar ataupun torsion beam. Ada setengah tu tak ada coil spring, dia ada torsion beam sahaja. Lepas tu ada damper pun ada juga. Tapi torsion bar banyak gunakan pada sebelah belakang kenderaan, disebabkan kita perlukan kontak di antara tayar dengan permukaan jalan. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula jenis suspension. Sebab sebelum ni saya ada bagi tahu yang kita ni ada 3 jenis lah suspension. Kita ada passive, kita ada semi aktif, kita ada aktif. Dan yang kebanyakan kereta pakai, dan masih saya boleh cakap 90% kenderaan yang sekarang ni masih gunakan dia adalah passive suspension. Okay, passive suspension ni dia ada spring and damper lah, yang mana dia dalam keadaan yang passive tak dikawal. Kalau dikawal pun mungkin secara manual. Okay, jadi kita ada lagi 2 jenis suspension, iaitu active dan semi active suspension. Semi active ni, semi active suspension ni dia adalah jenis suspension yang ada kontrol dekat dia punya damper, tetapi dekat dia punya damper tu, kalau just in case fail, dia akan revert, dia akan bertukar kepada jenis yang passive. Lepas tu kita ada active. Active ni kalau dia fail, dia akan terus undam, maksudnya terus tak boleh kawal. Tapi kelebihan aktif, kita compare dengan semi aktif dan passive suspension, aktif adalah paling selesa. Sebab apa? Sebab dia 100% dikawal oleh actuator, yang mana dia akan menentukan keselesaan kenderaan sebelum kenderaan tu ataupun tayar tu hentam ataupun langgar permukaan jalan yang tak rata. Maksudnya dia akan serap boleh dikatakan hampir 100% lah dia punya vibration tu pada active suspension tu sebelum pergi dekat vehicle body. Nanti kita akan tengok lah pula contoh dia macam mana kan, macam mana keadaan dia.
Okey, so sekarang ni saya akan terangkan pula active suspension apa, semi active suspension apa, contoh-contoh dia apa. Okey. Lepas tu kita ada, okeylah saya bagi contoh, saya bagi gambaran dia. Kalau kita lukiskan, kita ada kita ada macam kita ada sprung, kita ada spring dan damper, kita ada unsprung, lepas tu kita ada tayar. Jadi untuk semi active suspension kita kontrol dekat damper. Okey, tapi untuk yang aktif kita ada sambunglah sprung, ada spring, ada damper. Lepas tu ada satu lagi tambahan actuator. Lepas tu barulah unsprung. Okey. Actuator ni dia yang kelebihan untuk aktif. Yang ni semi aktif. Okey. Jadi untuk yang active suspension ni lah active and semi active. Tertinggallah semi active. Okey, kalau kita tengok nombor 1 tu electronic air suspension tu dia adalah semi active. Kita ada electromagnetic tu, electromagnetic tu dia adalah active. Lepas tu kita ada magnetological damper, yang ni adalah semi aktif. Okey. Kita akan pergi yang pertama dulu lah. Yang ni adalah electronic air suspension, yang mana kalau kita tengok dia punya suspension tu, dia kebanyakan sebelum ni memang dipakai pada bahagian kenderaan jenis lori lah. Okey, yang ni ada dia punya air bellow tu. Okey, yang ni adalah air lah, air bellow. Dia ada di empat bahagian lah, empat tayar. Okey. Yang mana dia adalah spring, jenis spring yang boleh dia masukkan angin ataupun keluarkan angin, yang dikawal oleh kompresor. Ini kompresor lah sebenarnya ni. Kompresor. Okey. Jadi kalau spring yang biasa, dia akan bergerak berdasarkan keadaan penumpang. Jadi kalau penumpang ramai, dia akan turun. Kalau penumpang yang sedikit, dia akan naik. Sebab apa? Sebab compressible spring tu dia akan bergerak berdasarkan keadaan berat yang diletakkan pada dia lah, pada kenderaan. Tapi kalau electronic air suspension ni, kalau misal katalah kita punya kenderaan ni, kita nak naik seorang. Okey. Lepas tu kita nak masuk dalam sport mode. Sport mode dia perlu dalam keadaan yang rendah lah. Okey, dia nak turunkan kenderaan. Tapi seorang tak boleh lah. Sebab apa? Sebab force untuk seorang tu ataupun load untuk yang seorang tu dia tak boleh nak turunkan lagi. Kan? Jadi dengan bantuan electronic air suspension ni, driver yang seorang tadi, dia boleh buang angin pada air bellow ni untuk turunkan kenderaan supaya duduk dalam sport mode. Dia macam tu. Okey, jadi kelebihan dia, suspension ni boleh dikawal melalui ataupun dengan input pada driver sahajalah. Okey. Tapi dia bukannya jenis yang macam yang biasa, yang suspension yang jenis aktif lah. Sebab kalau misalnya kata dalam keadaan jalan, dia dah bergerak, dia punya keselesaan pemanduan tu dah tak bergantung kepada air bellow ni.
sebab tadi dalam keadaan yang permulaan sahaja yang dikawal. Tapi untuk Evelo ni mungkin dalam keadaan pemanduan dia akan bantu sedikit sahaja. Tapi kalau kita compare dengan passive dengan active suspension yang lain, dia kuranglah dia punya kebaikan dari segi ride and handling dia. Okey, tapi kalau untuk pemanduan dari segi yang sistem boleh menjimatkan kos, yes, dia boleh jimatkan kos kalau kita compare dengan semi-active dengan active suspension yang lain. Okey, tapi itu dari segi kos lah. Dari segi kos mungkin dia lebih kurang. Tapi dari segi dia punya sizing, untuk electronic air suspension dia lebih makan ruang lah, sebab dia perlu tambahan untuk kompresor, untuk motor, untuk pump, lepas tu untuk air bellow. Jadi kawasan-kawasan yang diletakkan air suspension ni dia akan makan ruang lebih daripada yang biasalah, daripada semi-active dengan active, yang lain. But anyway, dia akan improve kita punya masa ride lah. Masa ride tu sebab apa? Sebab kalau misalnya kata untuk dalam keadaan sport mode, kita perlu dalam kereta kita dalam keadaan yang rendah kan, jadi dia dapat membantu dari segi ride lah. Tapi dari segi handling mungkin dia akan dikawal oleh damper dengan spring yang macam biasa lah. Okay, ni electronic air suspension. Yang kedua, electromagnetic suspension. Yang ni jenis aktif. Okay, jenis aktif suspension. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah dia punya actuator. Okey. Kalau kita tengok pada bahagian gambar ni kat bawah ni, okey. Okey, yang ni jenis Bose suspension ataupun aktif. Yang ni konvensional, ni pasif lah. Okay, kita boleh nampak kat sini dia punya body, dia punya angle lah. Okey, kalau kita tengok ni dalam keadaan yang tegak je. Jadi driver tu dia dalam keadaan yang straight. Kalau yang ni driver dia sengit, dia dah nak terbuang dah. Okey, yang ni kelebihan untuk Bose suspension. Jadi masa kita cornering, masa kita handling lah, dia akan memberikan keselesaan pemanduan pada driver lah. Dia takkan rasa terbuang masa cornering. Macam tu juga masa langgar bam. Kalau kita tengok dekat sini, kalau untuk aktif, untuk aktif dalam kenderaan ataupun ni tak bergerak, hanya tayar saja bergerak ke atas dan ke bawah. Okey, tapi kalau untuk yang standard, yang pasif, bodinya pasti akan ternaik lah. Okey, dia akan ternaik normal lah yang ni. Tapi untuk Bose dia akan tegak saja. Jadi dia ada self leveling concept, self leveling element, self leveling dan sebagainya lah, self leveling something yang akan membantu untuk kenderaan ni sentiasa bersedia secara aktif sebelum just before lah, bukan sebelum, just before kenderaan kita membelok ataupun melanggar lubang. Sebab apa? Sebab dia ada sensor yang dekat kita install pada kita punya sprung. Jadi kita punya unsprung, yang ni kita punya sprung. Okey, jadi dekat sini ada sensor. Bila dia terima dia punya force, dia punya vibration, okey, secara aktifnya damper ni ataupun actuator ni akan terus serap ke semua gangguan yang ada pada sini sebelum dihantar naik ke atas. Dia akan terus serap semua. Jadi sudah pastinya masa kita tengah braking, accelerating, cornering, semua tu akan memberikan kesan motion pada kenderaan kita kan.
Tapi dengan adanya active suspension ni akan serap semua jenis ketidakselesaan tu, supaya bila duduk dalam keadaan kabin ni ataupun kita punya kompartmen kereta ni, bahagian sprang ni akan terus dalam keadaan yang rata lah, dalam keadaan yang rata. Dia tak akan sengit macam ni. Okay, dia akan dalam keadaan rata. Tapi tapi bila dalam keadaan yang rata ni, adalah beberapa driver yang mungkin dia tak selesa sebab tak ada feeling, katanya. Tak ada feeling sebab apa? Sebab masa cornering patutnya badan kita akan sengit sedikit kan, tapi dia tak berlaku lah. Okey. Tapi kelemahan untuk active suspension ni, dia akan melibatkan kos yang lebih besar lah, dari segi pembangunan, dari segi dari segi kalau contoh dia nak buat mass production, nak jual kepada pembeli, dia akan melibatkan kos yang tinggi lah, sebab dia bukannya common lagi lah. Kalau mungkin akan datang common, dia mungkin lebih murah, dan dia akan memakan kos space yang lebih besar lah, sebab actuator ni besar. Dan kelemahan dia yang lain, macam saya cakap tadi, dia akan menyebabkan kalau dia fail, dia akan menyebabkan kereta terus undam lah. Jadi macam seolah-olah kita naik basikal tadi, yang saya bagi contoh yang awal tadi kan, dia macam tak ada damper dengan spring, dia kosong terus, dia akan undam. Jadi yang ni lah yang kita nak elakkan lah. Tapi secara logik ni, kalau pembangunan sesuatu active suspension tu sudah pastinya dibangunkan bukan untuk fail kan, tapi dari segi untuk pembangunan prototype mungkin dia akan ada kekurangan lah. Tapi sebelum mass production, dia akan buat yang terbaik lah untuk dikeluarkan. Tapi dari segi kos memang tak boleh tak dibandingkan lah, sebab sangat tinggi. Okay? Mungkin akan datang, kalau misalnya kata dah mass production pun, cost maintenance mungkin masih tinggi walaupun dah boleh buat mass production. Okay? Dan yang terakhir sekali adalah magnetorological damper, ataupun dia panggil MR damper. MR damper. Dia ada MR damper, dia ada ER damper. ER ni adalah electro-rheological. Electro-rheological, yang ni magneto-rheological. Dia pakai magnet, yang satu lagi pakai elektronik. Dia pakai magnetic field lah. Kedua-duanya pakai magnetic field. Jadi yang ni adalah jenis semi-active suspension. Dia adalah semi-active suspension. Okey. Dia lebih kurang dengan aktif, cumanya perbezaan dia duduk dalam keadaan pasif bila dia fail. Sebab kita tahu kalau penggunaan kereta yang pakai aktif dengan semi aktif ni, kita akan pakai secara lasak lah. Kalau dia fail, kita nak dia masih boleh kita tu masih boleh pandu dalam keadaan yang baik lah, walaupun bukan sangat baik, tapi yang baik lah. Okay. Jadi kalau tengok gambar rajah dekat GIF ni, okay, kita nampak kalau dia pakai MR fluid, dia masih lagi melambung-lambung, tak macam yang aktif. Tapi kalau kita compare dengan standard shock ataupun pasif, dia worse lah. Dia naik tu, tayar tu sampai lift off lah, dia terbang sampai tak selesai tanah. Tapi yang ni masih lagi duduk kat tanah lah, dia lebih selesa lah. Okay. Jadi that's why dia adalah semi active, duduk di tengah-tengah. Okay. Tapi dari segi penggunaan, dari segi kos, untuk yang MR compare dengan pasif, MR damper ni dia akan makan kos lebih sikit lah. Tapi dari segi penggunaan, dia lebih meluas. Contoh macam dia ada digunakan dekat bangunan, sebab bangunan yang untuk jenis bangunan jenis yang kawasan ada tanah, ada gempa bumi. Kalau you tak tahu, dia ada damper dekat bawah bangunan tu. Okey, jadi damper ni tugas dia untuk menyerap vibration yang kecil lah.
supaya bangunan tu tak bergoyang, sebab kalau bangunan bergoyang kan akan boleh menyebabkan crack dan runtuh dan sebagainya lah. Okey. Jadi function untuk damper ni dia akan serap tadilah, serap vibration tadi. That's why MR damper digunakan, tapi damper dia besar, bukan yang kecil. Biasa kita tengok tu, damper dia besar, dia letakkan di bawah bangunan untuk serap vibration yang ada pada bumi lah, yang berlaku pada bumi. Okey, so kalau dia pakai MR damper adalah lebih baik lah, sangat baik untuk diserap bangunan tu punya vibration. Okey, so kalau kita tengok pula gambar GIF yang sebelah lagi, kita tengok yang ni adalah magnetic lah, magnet. Okey, jadi bila dia tekan warna merah tu, dia aktifkan dia punya magnetic field. Ni adalah ferrofluid. Dalam damper, kalau kita tengok tadi, kita ada piston. Okey, dan piston tu akan ada lubang lah untuk dialirkan dia punya fluid. Dalamnya ada fluid kan. Okey, tapi yang ni jenis dia adalah MR fluid. Dipanggil MR fluid. Okey. Lepas tu kalau kita tengok detail lagi. Kalau kita ada, tadi kita tengok kita punya piston tadi, dari lubang untuk alirkan dia punya fluid. Katalah ni ada kita punya fluid lah. Okey, fluid ni akan mengalir ke sini lah, naik ke atas naik ke atas. Jadi untuk yang piston ni tadi, dia akan diikat oleh coil. Coil ni akan belit kita punya piston. Piston. Okey, jadi piston ni dibalut oleh coil tadi. Coil ni akan disambungkan kepada current lah. Okey, current ni boleh dinaikkan, boleh diturunkan. Kalau dinaikkan, dia akan bentukkan magnetic field B ataupun magnetic field. Bila magnetic field ni berlaku, fluid ni dia jenis MR, dia adalah campuran di antara minyak, campuran oil dan ferrum. Okey, ferrum ni adalah besi. Jadi besi ni bila dimasuk kat sini, okey, dia akan ditarik oleh magnetic field. Jadi ikatan dia, kalau yang ni kita apply magnetic field, dia akan melekat lah. Okey, dia akan dalam keadaan yang fluid, dia akan jadi semi fluid, ataupun jadi semi solid. Dalam keadaan fluid dia akan jadi semi solid sebab ada magnetic field. Jadi dia boleh lalu, tapi lalu dalam keadaan yang perlahan lah. Okey, bila kita lepaskan magnetic field, dia akan gerak macam fluid yang biasa. Macam yang ni, kalau kita tengok kat sini, nampak fluid yang biasa, tapi bila letakkan magnetic field, dia akan jadi keras. Bila lepas, dia akan jadi magnetic balik, dia akan jadi oil balik. That's why dipanggil MR fluid, meteorological damper fluid. Okey. So bila dia lalu, dimasuk dan keluar dalam dia punya piston ni, okey, dia akan dikawal dia punya current dia berdasarkan keadaan jalan yang sinilah. Lagi kuat hentakan vibration ataupun jalan tu, semakin kuatlah magnetic field, supaya dia tak nak kereta kita terus melambung lah. Dia akan grab, dia akan release, dia akan grip pada kita punya piston ni tadi, kawasan ni, supaya damper tu akan sentiasa terkawal lah. Kalau kita tengok kat sini, ada coil winding. Okey, lepas tu ada orifice ni lah, orifice ni untuk laluan minyak keluar masuk lah. Okey, magnetic field ni akan dikawal oleh ni magnetic flux ni. Ni dikawal magnetic field. Okey, tu macam mana MR damper function. Dia samalah, MR damper function macam tu, ER damper pun function yang macam tu juga. Cuma ni fluid nanti ada beza sikit. Okey, tapi kita tak tengok yang tu lah. Macam saya cakap tadi,
ER fluid, MR fluid dan ER fluid ni memang banyak digunakan pada bangunan, pada kenderaan, pada kalau kita tengok kat situ prosthetic limbs, contoh macam apa tu yang orang cacat pada kaki ataupun tangan, dia akan pakai tangan dengan kaki palsu kan. Jadi tangan dengan kaki palsu ni, kalau kaki lah lebih kaki lah kalau dia nak berlari kan, kalau nak berlari kan, kalau pakai kaki palsu biasa dia akan rasa tak selesa. Sebab apa? Sebab hentakan masa lari tu dia akan menyebabkan sakit, sakit pada dua paha lah. Tapi kalau dengan adanya MR damper, MR damper tu macam lutut kita lah, maksudnya dia akan boleh lebih baik serap dia punya hentakan pada permukaan jalan tu. Jadi diserap sebelum dihantar kepada kita punya paha. Jadi itulah kelebihan MR damper ni, bukannya setakat pada kenderaan, malahan pada pesakit pun boleh bantulah. Okey, insya-Allah. Okey, saya rasa itu saja kita punya chapter 5B. So kita akan tangguhkan dulu, nanti kita akan continue lagi kepada chapter seterusnya. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.